Okay, good morning. Kita akan sambung ya dengan lesson kita tentang alkohol, tetapi hari ini ialah lebih kepada penyediaan etanol lah. Okay ya, penyediaan etanol. Okay, kita lihat penyediaan etanol boleh dibuat ya melalui dua proses lah. Okay ya, sekejap. Melalui dua proses. Dua proses ya, okey. Iaitu yang pertama ialah melalui proses penyampaian karbohidrat. Proses penyampaian karbohidrat. Penyampaian karbohidrat dan penyampaian karbohidrat atau kanji lah. Okey ya, kita boleh gunakan proses penyampaian karbohidrat atau kanji. Okey ya. Ataupun cara lain ialah melalui tindak balas penghidratan. Okey ya, tindak balas penghidratan. Okey, kita lihat cara yang pertama lah. Ini cara pertama, ni adalah cara kedua. Kita lihat cara yang pertama iaitu melalui proses penyampaian. Proses penyampaian. Okey, proses penyampaian di mana eksperimen ni boleh dibuat dalam makmal. Okey ya, boleh dijalankan dalam makmal. Dalam makmal. Okey. So proses penyampaian ni dia melibatkan okey ya, melibatkan yeast ditambahkan ya. Cara macam mana kita nak buat ialah yeast ditambahkan okey ya, ke dalam larutan kanji. Ke dalam larutan kanji atau glukosa. Okey ya, larutan kanji atau glukosa. Okey ya, formula untuk glukosa ialah C6H12O6. Okey ya. Di mana dia dibiarkan dalam keadaan tanpa udara. Dalam keadaan tanpa udara ataupun tanpa oksigen lah. Okay ya, tanpa oksigen untuk beberapa hari. Untuk beberapa hari. Okey. So dia juga dikenali sebagai juga dikenali sebagai proses penyampaian anaerobik. Okey ya. Dia juga dikenali sebagai proses penyampaian anaerobik. Okey ya. Kita tahu bahawa anaerobik means tanpa oksigen. Okey ya. So apa yang berlaku sebenarnya ialah karbohidrat tu ataupun glukosa ya, glukosa tu akan mengalami proses penyampaian. So C6H12O6 akan ditukarkan kepada etanol. So etanol kita dah belajar formula AMP etanol ialah formula AMP bagi etanol ialah apa? Saya ingat lagi formula AMP bagi etanol ialah CnH2n+1OH. Okey ya.
So etanol kita gantikan dengan 2, so kita akan dapat C2H5OH. So itu sebab kamu kena hafalkan general formula, sebab dia memang menolong kita menulis persamaan kimia dengan betul. So kita letak di sini. C2H5OH dan juga membebaskan gas karbon dioksida. Okay, ya. Jangan lupa ya, persamaan kimia mesti seimbang. Persamaan kimia mesti diimbangkan. Mesti seimbang lah. Okey ya. Kalau tak, kita kena imbangkan dia. Okey, kita lihat cara macam mana nak imbangkan. I show you the red pen. Okey ya. Karbon ada 6 kat sini kan. So kita mula balancekan untuk karbon. So saya letak 2 di sini. So 2 darab 2 4. 4 campur dengan 2 6. Okey ya. 2 times 2 4. 4 plus 2 6. So bagi karbon dia balance lah. Okey, kita check untuk hidrogen. Okey ya. 2 times 5 10. 10 plus another 2 12. Okey. So bagi karbon di hidrogen pun telah dibalancekan. Okey ya. 2 times 5 10. 10 plus another 2. Can you see the 2 is in front here? So we have to multiply for hydrogen and this hydrogen as well. So 2 times 5 10. 10 plus another 2 ada 12 lah. Okey, kita check untuk oksigen ya. Oksigen 2 kali 2 kali 1 kat sini. So 2 tambah dengan 2 times 2 4. So 4 plus 2 6. So balance lah. Okey, itu cara kita nak balancekan alkohol, persamaan kimia dia. Okey ya. So at the end you get C6H12O6, C2 2C2H5OH plus C plus 2CO2 lah. Okey. Kita sambung lagi. Ini ialah setup of apparatus ya untuk penyediaan etanol melalui proses penyampaian, di mana saya petik ni daripada buku teks muka surat 98. Okey ya. So kalau nak hasilkan etanol dalam makmal, dia melibatkan 2 proses. Yang pertama dia melibatkan proses penyampaian, kemudian kamu kena ambil hasil proses penyampaian tu, kita kena sulingkan dia. Ini adalah proses yang kedua. Kamu kena buat proses penyulinan untuk mendapatkan alkohol yang tulen. So di sini dia alkohol dia tak tulen. Etanol tak tulen. Okey ya, tidak tulen. Okey ya, so kamu kena kena lakukan proses penyulingan. Okey ya, untuk mendapatkan etanol yang tulen. Okey. So kita lihat cara nak ni, kita just go through briefly ya dengan pantas. Proses ni lah prosedur dia. Okey ya, prosedur dia. Okey ya. So kita kena ambil 20 gram glukosa, ditambahkan ke dalam 200 ml padu air suling. Masukkan ke dalam kelangkul. Kemudian kita kena masukkan yeast. Okey ya. Dan kacau campuran tu sehingga sekata. Okey ya. Kemudian kita tutup kelangkul, pasangkan seperti yang ditunjukkan di dalam rajah di atas. Ini langkah-langkah berjaga-jaga. Pastikan salur penghantar berada di bawah paras air kapur. Okey ya, kita kena pastikan. Okey ya. Air kapur, paras salur kaca tu berada di bawah paras air kapur. Okey, biarkan radas tu selama 3 hari. Okey ya, ini ialah proses penyampaian yang first part. Okey ya, maknanya di sini penyampaian sedang berlaku. Okey ya, ini ialah prosedur A lah, penyampaian sedang berlaku. Kemudian kamu kena turaskan. Okey ya, selepas 3 hari kamu kena turaskan kandungan dalam kelangkul. Kemudian baru kamu gunakan tu hasil turasan tu, kamu buat proses penyulingan dia. Okey. Mula-mula buat proses penyampaian, biarkan selama 3 hari. Kemudian kamu kena turaskan kandungan tersebut. Kemudian baru kamu ambil hasil turasan tu, kamu buat penyulingan.
Okey ya. Penyulingan seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja di atas. Okey. Can you see that? Okay ya. First kena buat penapaian. Kemudian turaskan hasil penapaian. Lepas tu kamu sediakan radas yang ditunjukkan seperti dalam gambar raja untuk proses penyulingan bagi mendapatkan etanol yang tulen. Okay ya. So the second half ialah prosedur untuk penyulingan. Okay ya. Panaskan hasil turasan. Kita gunakan kukus air ya. Kukus air untuk mengumpul hasil sulingan. Okey. Okey, kita sambung lagi. So daripada hasil sulingan tu ya, apa sebenarnya yang berlaku? Okey, kita lihat keadaan yang kita perlu untuk proses penapaian. Okey ya. Okey, proses penapaian. Keadaan yang diperlukan. Keadaan. Okey ya. Suhu bilik. Okey ya, suhu bilik. Kemudian mangkin, kita tambahkan yeast. Kita gunakan yeast sebagai mangkin. Okey ya. Kemudian dan tanpa kehadiran oksigen. Tanpa kehadiran oksigen. Tanpa kehadiran oksigen. So fungsi yeast ini sebenarnya apa dia buat dia menghasilkan enzim Zymes. Dia merembeskan enzim Zymes. Enzim Zymes ini yang menyebabkan proses penguraian tu berlaku. Kita sambung ya. Kita sambung. Kita lihat. Okey, excuse me. Okey, kita lihat ya. Yeast merupakan sejenis kulat. So apa yang kulat ni buatlah, dia hasil rembeskan enzim lah. Okey ya, dia rembeskan enzim. Enzim yang menguraikan kanji itu, kepada glukosa. Okay, ya, sebab dalam eksperimen kita gunakan ampaian kanji. Okay, ya, ampaian kanji. Dalam eksperimen kita gunakan ampaian kanji. So mula-mula enzim tu dia akan menguraikan kanji tu kepada glukosa. Baru proses penapaian tu berlaku. Okey ya. So semasa proses penapaian okey ya. Glukosa diuraikan kepada etanol dan karbon dioksida. Spesifiknya oleh enzim Zymes. Okey ya. So enzim Zymes tu dia menguraikan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Saya ulang balik tulis dia punya form persamaan kimia ya, kita lihat. Okey, saya gunakan pen warna lain. Okey, so tadi kita lihat glukosa C6H12O6 dia akan diuraikan kepada etanol C2H5OH dan karbon dioksida. So balancekan ada 6 kan. So letak 2. So 2 kali 2 4. Saya ulang sekali lagi. 2 kita dapat 6 lah. Kemudian 2 kali 5 10. 10 campur lagi 2, tambah lagi 2, 12. Dan akhir sekali C2 oksigen tambah dengan 4 oksigen, kamu dapat 6 oksigen lah.
Okey. Itu ialah bagi proses yang pertama lah. Okey. Kenapa kita kena buat proses penyulingan? Okey ya, kenapa kita sambung eksperimen tu dengan proses penyulingan? Okey ya, kerana etanol yang dihasilkan itu dia tidak tulen. So kamu kena lakukan proses penyulingan, iaitu bahagian kedua eksperimen untuk mendapatkan etanol yang tulen. Okey ya. So proses yang okey ya. So apabila saya sambung lagi, so apabila apabila mencapai ya, dalam inilah proses pertama ya, apabila mencapai 15% etanol. Okey ya. Yeast akan mati. Yeast mati, so tindak balas berhenti. Tindak balas berhenti. So baru kita sambung eksperimen tersebut, proses penyulingan dilakukan untuk menghasilkan proses penyulingan okey ya, proses penyulingan digunakan untuk mendapatkan etanol yang mempunyai peratus keturunan yang tinggi. Okey ya, untuk mendapatkan peratus etanol tulen yang tinggi. Okey ya, peratus etanol tulen yang tinggi. Okey. So itu ialah kaedah pertama yang kita lakukan untuk menghasilkan etanol melalui proses penyampaian, dan eksperimen ini kita boleh jalankan dalam makmal sekolah. Okey ya. So kamu kena tahu keadaan dia, persamaan kimia kamu kena hafalkan, pastikan kamu tahu macam mana nak imbangkan. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu proses tindak balas penghidratan. Okey ya, kita lihat macam mana tindak balas penghidratan. Okey. I'm going to change the pen to black again. Okey, kita lihat. B ya. B ialah penyediaan etanol melalui tindak balas penghidratan dengan steam. Okey ya, melalui tindak balas penghidratan dengan steam. Kita lihat. Tindak balas penghidratan dengan steam. Oops. Okey, saya sambung. Okey ya, tindak balas penghidratan dengan steam. Okey ya. So tindak balas ini juga dikenali sebagai tindak balas penambahan. Okey ya, mungkin kita dah belajar ya tentang tindak balas ini di bahagian alkina. Okey ya. Kan di alkina kita ada belajar 5 tindak balas kan. So salah satu daripadanya ialah tindak balas penghidratan, iaitu tindak balas penambahan dengan steam. You may look back your notes, you will find the reaction there. Anyway, I will repeat again. Saya akan ulang balik sekali lagi untuk hari inilah. Okey ya, kita lihat. So juga dikenali sebagai tindak balas penambahan dengan steam. Okey, tindak balas penambahan dengan steam. Kalau kamu letak air salah ya, tak boleh, sebab dia berlaku pada suhu yang sangat tinggi, so it has to be steam. So juga dikenali sebagai tindak balas penambahan dengan steam. Okey, bagi tindak balas ini kamu kena hafalkan keadaan dia. Okey, I'm going to write the keadaan yang kamu perlukan. Okey, kita lihat keadaan eksperimen. Keadaan suhu 300 darjah Celsius pada tekanan tinggi iaitu 60 atmospheric pressure. Okey.
dan makin kita gunakan asid fosforik pekat. Okey ya. Asid fosforik 5 pekat. Asid fosforik 5 pekat. Formula kimia dia ialah H3PO4. Okey? Okey ya, saya beri peringatan. Yang ketiga-tiga keadaan ni kamu kena hafalkan, sangat penting. Dalam soalan SPM struktur dia selalu tanya keadaan bagi eksperimen inilah, so ini kena hafalkan. Okey? Kita lihat ya, kita lihat macam mana tindak balas itu berlaku. Okey. So sebenarnya we can come up with one general equation lah. Saya kenalkan satu persamaan umum lah yang menyenangkan kita untuk menulis persamaan kimia tu tanpa kesalahan. Kita lihat ya. So actually we are using alkene. Okay ya. So alkene, alkina dengan steam H2O, kamu akan dapat alkohol. Betul? Okay, so formula AMP bagi alkina ialah CnH2n, alkohol ialah CnH2n plus 1 OH. Okay? So ini adalah persamaan umum lah. So kita boleh gunakan persamaan umum ni untuk generate persamaan kimia bagi sebarang alkohol yang kamu nak hasilkan. Okay ya, saya ambil satu contoh. Katakan saya nak etanol. Yang pertama saya nak etanol. Okay ya. Okay, let me show you one example. Okay, I'm going to choose a different color pen so that it's easier for you to see how I'm writing it down. Okay. So etanol N dia mesti 2 kan? So gantikan je. C2H4 C2H4 plus H2O. So you will get, okay, use the same general formula AMP yang sama untuk alkohol. Gantikan saja. Kalau sini gantikan dengan 2, sini pun kena gantikan dengan 2. So you akan dapat C2H5, 2 times 2 4, 4 plus 1 5, C2H5OH. Can you see how easy it is? Okay ya. So etina akan menghasilkan etanol. Okay. Cara kita describe reaction dia senang. Okay ya. Etina mengalami tindak balas penghidratan. Okay ya. Tindak balas penghidratan menghasilkan etanol. Okay. So for this reaction kamu patut tahu macam mana nak tulis persamaan kimia dan juga describe dia punya persamaan kimia dalam bentuk perkataan. Okay, I'm going to show you one more example. Kita lihat. Katakan saya nak hasilkan propanol. Okay, you can actually just substitute in sahaja, gantikan sahaja. Okay ya, yang kedua ialah propanol. Kita lihat. Okey, propanol sekali lagi kamu kena hafalkan formula AMP dia. Okey ya. So propanol. Kalau propanol mestilah dia punya N yang kamu kena gantikan mestilah N sama dengan 2. Itu ialah basic ya yang pernah kita belajar dalam penamaan. So basic kena tahu baru kamu boleh buat persamaan kimia. It's just matter of application only. Hanya gantikan sahaja. Okey, excuse me. Kita lihat. So yang kedua saya gantikan dalam untuk propanol. So propina. Propina N sama dengan 3 kan? So ikut formula AMP dia C3H6. Oops, sekejap ya. Okay, wait, saya betulkan balik. Okay, kita sambung. C3H6 menghasilkan propina. This is propina. Okay. Next one ialah tambah dengan H2O. So I forgot to write the H2O. Steam H2O. So you will get propanol. So propanol again use the same general formula. You akan dapat. Tengok ya. Saya gantikan di sini ya. C3 2 times 3 6 6 plus 1 7 C3H7OH.
So propina you will get propanol. Got it? Okay. Saya tunjuk. So ayat dia macam mana kita nak gantikan. Okay. Okay. Ayat dia ya. So propina mengalami tindak balas penghidratan menghasilkan propanol. Okay. I'll show you one more last example. Kita lihat satu lagi tindak balas contoh yang terakhir. Okay ya. Yang ketiga, katakan saya nak hasilkan butanol. Okay, gunakan cara yang sama. Okay ya. Butanol, butina menghasilkan butanol kan. So C4H8 plus H2O. Gantikan balik dalam formula alkohol. C4. Okay ya. CnH2n plus 1 OH. So C4. 4 times 2, 8 plus 1, 9 OH. See how easy it is? Kalau kamu menghafal persamaan am dia dan juga formula am dia, you can come up with any chemical equation you want for this chapter. Okay ya? So it's just matter of memorizing all the important facts. Okay ya? Saya harap kamu faham dengan tajuk penyediaan alkohol. So I stop with this video. In my next lesson, in my next video, kita akan bincangkan tentang sifat fizik dan sifat kimia. Okay, thank you very much. Pastikan kamu salin semua nota dalam buku nota. You have to write on your own. Write and explore it on your own. Then you will have a better understanding and you can memorize better. Okay, thank you very much. I'll see you in the next lesson.